Salam sejahtera. Para penumpang boleh terus menggunakan sistem kad tambang sedia ada setidak-tidaknya sehingga tahun 2030. Ini termasuk kad EZ-Link dan Nets FlashPay. Menteri Pengangkutan Chee Hong Tat berkata pada masa yang sama, pihak berkuasa akan terus mencari huraian terhadap maklum balas orang ramai berhubung SimplyGo. Cara tambang dipaparkan semasa penumpang menggunakan SimplyGo yang tidak memperlahankan perjalanan orang lain. Encik Chee berkata huraian teknikal seperti ini tidak wujud di mana-mana bahagian dunia. SimplyGo membolehkan penumpang untuk menggunakan kaedah tanpa sentuhan ataupun contactless seperti kad bank atau telefon bimbit untuk membayar tambang bas dan kereta api. Pihak berkuasa sebelum ini merancang untuk beralih daripada sistem tiket berasaskan kad tahun ini. So we will decide later whether we need to extend the CBT system beyond 2030. We don't have to make the decision now. We can decide later. And a key factor would be whether we are able to find a solution to overcome the current technical difficulties of displaying the fare deductions and the card balance information at the fare gates and bus card readers. LTA juga akan mencari jalan untuk menjimatkan kos sambil mengekalkan sistem sedia ada. Seperti yang dimaklumkan, mengekalkan sistem tambang kad sehingga tahun 2030 akan menelan belanja $40 juta untuk menaik taraf dan membeli peralatan baru. The 40 million is also not going to be part of public transport fares. It will be borne by government and will not be part of the fares. Tambah Encik Chee, pihak berkuasa akan berunding dengan pemain industri dan penumpang secara meluas demi mencari huraian bagi sistem kad tambang pengangkutan di Singapura. Harga flat jualan semula HDB naik 4.9% tahun lalu, kurang separuh daripada 10.4% yang dicatatkan pada 2022. Menurut HDB, pertumbuhan lebih rendah itu menyusuli langkah pemerintah menambah bekalan flat awam dengan 63,000 unit flat bina ikut tempahan BTO ditawarkan sepanjang 3 tahun lalu. Hampir 20,000 lagi flat baru dijangka dilancarkan tahun ini. Menurut penganalisis, pelancaran 2 BTO pada Oktober dan Disember tahun lalu mengalihkan minat pembeli daripada pasaran jualan semula. Bagi 2024, mereka jangkakan harga akan tetap naik namun pada rentak lebih sederhana. Penjualan diduga didorong oleh mereka yang tidak sanggup menunggu flat BTO untuk siap dibina. Bekalan flat yang memenuhi tempoh pendudukan minimum 5 tahun juga dijangka berkurangan tahun ini. Number of flats reaching their 5-year MOP will also continue to fall. So this means that the supply of resale flats that will be available for buyers will be dropping, and this will prevent a steep price correction. Therefore, the net effect may see resale prices rising moderately by 3 to 5% this year. That could be comparable or slightly lower than the 4.8% increase last year. Sementara itu, harga hartanah privat terus reda pada suku terakhir 2023. Terutama sekali harga sewa yang merosot 2.1% buat pertama kali sejak lebih 3 tahun. Data penguasa pembangunan semula bandar URA menunjukkan kadar sewa sepanjang 2023 naik 8.7%, jauh lebih rendah berbanding kenaikan hampir 30% yang dicatat pada 2022. Secara keseluruhan, harga rumah privat naik 6.8% sepanjang 2023 berbanding 8.6% pada 2022. Menurut para penganalisis, ini disebabkan bekalan tinggi rumah privat di pasaran dengan lebih 21,000 unit siap dibina tahun lalu. Para pekerja bergaji rendah kini boleh menggunakan satu portal online baru untuk memeriksa sama ada mereka dibayar gaji yang betul di bawah model gaji progresif PWM. Portal baru itu dilancarkan sempena ulang tahun ke-10 PWM yang meliputi sektor seperti pembersihan dan memadankan kenaikan gaji dengan peningkatan kemahiran. The portal will help workers better understand on what their progressive wage model wage is. They can also see what PWM job levels that their employers have placed them on and whether their wages meet PWM requirements. So workers can log in with their SingPass and like to encourage all workers to try it out.
Portal ini juga membantu memastikan syarikat yang mengambil pekerja asing membayar pekerja tempatan gaji sekurang-kurangnya $1,400 mengikut peraturan gaji kelayakan tempatan. MOM menyatakan pekerja boleh memeriksa sama ada mereka dibayar gaji sepatutnya. Ia juga boleh menghantar peringatan apabila kenaikan gaji tahunan dikuatkuasakan. Selain itu, MOM menggesa mereka yang mendapati dibayar gaji yang kurang agar memberitahu majikan mereka dan menghubungi kementerian itu jika memerlukan lebih banyak bantuan. Perdana Menteri Lee Hsien Loong memberi penghormatan terakhir kepada Henry Kissinger di upacara peringatan mantan Setiausaha Negara Amerika Syarikat itu di New York. PMD berkata, Dr. Kissinger seorang negarawan yang hebat dan rakan karib Singapura. Encik Lee berkongsi gambar ini dalam satu catatannya di Facebook menyifatkannya Dr. Kissinger sebagai sahabat baik beliau dan ayahnya mendiang Encik Lee Kuan Yew. Menurutnya, beliau telah meraih manfaat daripada nasihat, wawasan dan pandangan tajam diplomat Amerika itu. PM Lee mengagumi pendirian teguh Dr. Kissinger terhadap tanggungjawab Amerika untuk menjaga keamanan dan kestabilan di dunia. Selain kesungguhan beliau untuk terus belajar, termasuk mengenai isu-isu canggih seperti kecerdasan buatan AI. PM Lee kini berada di New York City untuk lawatan kerja dari 24 hingga 27 Januari. Perdana Menteri Lee Hsien Loong memberi penghormatan terakhir kepada Henry Kissinger di upacara peringatan mantan Setiausaha Negara Amerika Syarikat itu di New York. PM Lee berkata, Dr. Kissinger seorang negarawan yang hebat dan rakan karib Singapura. Encik Lee berkongsi gambar ini dalam satu catatannya di Facebook menyifatkannya Dr. Kissinger sebagai sahabat baik beliau dan ayahnya mendiang Encik Lee Kuan Yew. Menurutnya, beliau telah meraih manfaat daripada nasihat, wawasan dan pandangan tajam diplomat Amerika itu. PM Lee mengagumi pendirian teguh Dr. Kissinger terhadap tanggungjawab Amerika untuk menjaga keamanan dan kestabilan di dunia. Selain kesungguhan beliau untuk terus belajar, termasuk mengenai isu-isu canggih seperti kecerdasan buatan AI. PM Lee kini berada di New York City untuk lawatan kerja dari 24 hingga 27 Januari. Presiden Tharman dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengucapkan tahniah kepada Presiden Drupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi sempena Hari Republik India ke-75. Presiden Tharman berkata Singapura dan India mempunyai perkongsian hubungan yang baik sejak sekian lama. Ia diperkukuh dengan hubungan antara rakyat dan kerjasama dalam pelbagai bidang seperti teknologi, keuangan, kemampanan dan pendigitalan. Presiden Tharman juga mengucap tahniah kepada India kerana menjadi Presiden kumpulan G20. PM Lee pula mengulangi tentang hubungan kukuh antara Singapura dengan India. Ini terutama sekali menerusi perbincangan meja bulat peringkat menteri di mana kedua-dua negara bekerjasama dalam bidang-bidang baru seperti jaminan makanan, kemampanan dan pendigitalan. PM Lee juga memberi perkembangan terkini hubungan sistem bayaran bersama PayNow United Payments Interface yang dilancarkan pada Februari tahun lalu. Menurut PM Lee, jumlah pengguna sistem bayaran bersama itu terus bertambah. Penggunaan istilah bakwa tidak menjejas status halal yang diberikan MUIS. Ini terbit daripada pelancaran menu ayam bakwa sempena Tahun Baru Cina oleh restoran makanan segera KFC. Sejak diperkenalkan 3 hari lalu, ia menimbulkan keprihatinan dalam kalangan masyarakat Islam setempat. Menjawab pertanyaan, Berita Mediacorp, MUIS menjelaskan bahawa dari segi pensijilan halal, istilah tersebut dibenarkan mengikut 3 syarat. Pertama, semua ramuan adalah halal dan kedua, produk itu disediakan dalam keadaan yang tidak mencampurkan dengan ramuan yang tidak halal. Syarat ketiga pula ia ada nyatakan jenis daging yang digunakan seperti ayam bakwa. Menurut MUIS, pendirian ini sama seperti daging diproses lain seperti bacon, ham dan sausage yang secara tradisinya mungkin dikaitkan dengan daging babi. Meski ia secara tradisional dikaitkan dengan daging babi dan sebagai makanan yang lazim dalam masyarakat Cina, bakwa juga boleh diperbuat daripada bahan-bahan lain seperti ayam.